Didik TV KPM. Kita mulakan hari ini iaitu bab yang ke-15. Topik kita adalah berkaitan dengan urbanisasi. Okey, apakah urbanisasi ini? Kita harap murid-murid di studio dan di rumah dapat sama-sama melihat apakah yang dimaksudkan dengan urbanisasi. Okey, sebelum kita pergi pada maksud urbanisasi berkaitan topik yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan tengok apakah yang akan murid dapat. Okey, berkaitan dengan menjelaskan konsep dan proses urbanisasi. Okey. Yang kedua adalah menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses urbanisasi. Yang ketiga adalah membahaskan kesan urbanisasi dan yang keempat adalah mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah urbanisasi. Okey. Ini konsep urbanisasi seperti mana yang Akmal maklumkan tadi, topik berkaitan dengan perkembangan bandar. Betul. Okey, adik-adik murid-murid di studio dan di rumah boleh terus kepada apa yang dikatakan dengan urbanisasi. Urbanisasi ialah proses perubahan sesuatu kawasan menjadi bandar. Okay, mungkin sebelum ni kawasan tersebut adalah kawasan kampung ataupun pekan. Jadi kampung pekan ini berubah menjadi sebuah kawasan baharu iaitu bandar ataupun bandar besar ataupun bandar raya. Okay, itu dikatakan dengan urbanisasi. Okay, seperti yang awal tadi, Akmal tunjuk gambar Kuala Lumpur. Itu adalah hasil daripada perkembangan bandar ibu negara kita iaitu Kuala Lumpur. Okey, sebuah kampung boleh berubah menjadi pekan dan seterusnya berkembang menjadi bandar lebih besar dan kompleks. Maksud kompleks ni adalah padat. Okey, bandar yang padat, banyak bangunan, banyak jenis-jenis perkhidmatan, pertempatan dan sebagainya. Okey. Ini contoh, kampung, saya menunjuk kampung berubah menjadi bandar. Ini yang dikatakan dengan urbanisasi. Jadi murid-murid di studio boleh faham, kalau faham boleh tunjuk tanda bagus, murid-murid di rumah pun sama. Tunjukkan tanda bagus, tanda anda semua faham dengan konsep urbanisasi. Saya teruskan lagi. Apakah proses urbanisasi ini? Dia ada proses-proses tertentu di mana proses ini akan menunjukkan perkembangan sesuatu kawasan menjadi sebuah bandar. Okey. Kita tengok gambar yang saya tunjukkan di slide sekarang adalah bagaimana bandar Kuala Lumpur. Seperti yang dipaparkan di slide yang berwarna merah itu adalah sebelum tahun 1921. Kecil je kawasan dia, berkembang sehingga menjadi sebuah bandar yang besar sehingga ke hari ini. Okey, urbanisasi berlaku apabila suatu kawasan mengalami pertambahan penduduk. Okey, perkara asas pertama bila suatu kawasan mengalami pertambahan penduduk, penduduk semakin ramai, maka kawasan itu akan berkembang menjadi sebuah bandar. Ini yang dikatakan dengan proses urbanisasi. Kalau penduduk tak ada kat kawasan itu, maka kawasan itu tidak akan berkembang menjadi sebuah bandar dan proses urbanisasi tidak akan berlaku. Contohlah kawasan A tidak ada penduduk, tak ada orang nak pergi kat situ, maka kawasan tersebut akan kekal menjadi sebuah kampung ataupun pekan sahaja, maka tidak berubah menjadi sebuah bandar kerana bilangan penduduknya yang tidak ramai. Jadi sebagai contoh, Kuala Lumpur telah mengalami proses urbanisasi yang pesat. Orang berlakunya pertambahan penduduk. Saya nak tanya Akmal lah sebelum saya tanya murid-murid bersama kita di studio sekarang. Akmal. Ya, saya. Apakah faktor ataupun Akmal rasa yang penyebab kepada Kuala Lumpur ni ramai orang nak datang? Saya rasa apabila sektor ekonomi bila berkembang, cikgu, dan bijak. Banyak peluang pekerjaan, ramai yang akan duduk di situ, cikgu. Yes, bijak. Jawapan yang bijak sama juga dengan murid-murid di rumah dan murid-murid di studio. Apa yang Akmal maklumkan tadi adalah bila berlakunya perkembangan ekonomi, berlakunya pertambahan penduduk. Okey. Kita pergi pada contoh soalan. Ini kita konsep, bagaimana kita nak faham konsep dan bagaimana kita nak ingat konsep tersebut untuk kita bersedia menghadapi peperiksaan SPM. Ini contoh soalan. Kita akan murid-murid
di studio akan cuba rungkai. Sebelum tu kita tengok apakah kehendak soalan. Dia bertanya ataupun menjurus kepada konsep urbanisasi. Apakah yang dikatakan dengan konsep urbanisasi? Ini contoh soalan. Nampak macam senang soalan ni, tapi inilah soalan yang dikemukakan. Sekiranya murid tidak faham, jelaslah ini lepaskan peluang untuk mendapat jawapan yang betul untuk soalan ni. Kita nak tanya. Kita tak nak sebut nama lah, kita nak angkat tangan. 4 orang rakan kita di studio ni, siapa yang sudi untuk menjawab soalan yang pertama ini? Dia berkaitan dengan konsep urbanisasi. Cepat angkat tangan. Silakan. Azril, Alif Azril. Silakan Alif. On mic, boleh on mic. Dia nanti baca jawapan ni. Bacakan jawapan dan kenapa anda pilih jawapan tersebut? Apa jawapan yang D. betul? Perubahan suatu kawasan menjadi bandar. Ini dia jawab teruslah. Dia kalau murid-murid faham apakah yang dikatakan dengan urbanisasi, so jawapan dia adalah D. Perubahan suatu kawasan menjadi bandar. Bagus. Terima kasih Azril kerana jawapan anda. Nampak macam mudah. Cikgu, mudahnya soalan macam ni. Ya, soalan SPM mudah sekiranya anda faham konsep. Kalau tak faham konsep, tidak dapatlah jawapannya sebenarnya. Ini biasanya soalan duduk dalam aras yang pertama, iaitu aras senang. Kita bagi contoh yang kedua. Ini soalan dalam bentuk struktur. Biasanya wujud dalam kertas 2. Tadi soalan objektif, kertas 1. Yang ini kertas 2. Pun sama juga, dia menjurus kepada konsep. Tapi dia tak sebut pasal konsep, dia tanya tarik perhatian perhatian murid berkaitan gambar rangsangan yang diberikan. Siapa yang sudi nak jawab untuk soalan yang ini? 1 markah, soalan struktur. Siapa? Silakan. Lashmi. Lashmi sudi jawab, boleh? Silakan Lashmi. Urbanisasi. Jawapan dia urbanisasi. Ringkas saja jawapan dia. Dah dapat 1 markah. Tapi kesilapan calon. Yang dalam menjawab soalan ini, dia tak faham. Dia tak faham foto. Yang dilampirkan ini foto 1 Kuala Lumpur tahun 1880-an, foto 2 Kuala Lumpur kini, maksudnya pada masa kini. Apakah proses, apakah yang menyebabkan perubahan visual ataupun gambar yang dipaparkan dalam soalan ini adalah daripada kesan urbanisasi. Senang saja. Senang cikgu. Tapi cikgu, mungkin saya nak tanya kepada cikgu juga kan, ataupun mungkin ada murid-murid tertanya-tanyalah sebenarnya berapa lamakah proses urbanisasi ini di sesuatu kawasan akan berlaku, cikgu? Masa dia tidak ada masa yang tepat menggambarkan berlakunya perubahan. Dia bergantung kepada sejauh mana perkembangan bandar dipengaruhi oleh pertambahan penduduk. Sekiranya berlakunya pertambahan penduduk dengan cepat, ramai orang dalam masa tempoh tertentu, maka cepatlah berlaku proses urbanisasi. Sekiranya kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk lama atau lambat, maka lambatlah proses urbanisasi. Didik TV KPM